Okey. So saya sambung. Nombor 3 ni adalah berkaitan dengan first Newton's law of motion. So bila melibatkan first Newton's law of motion, sebelum itu kenapa saya kata first Newton's law of motion? Sebab kita tengok soalan. Soalan dia 3 kilogram Q diletakkan on a rough plane. Awak dah jumpa dah tadi dalam video ada perkenaan rough plane. So nanti akan melibatkan akan melibatkan frictional force. Itu dalam kepala kita dah tahulah. The plane slowly tilted. Maksudnya plane dia tadi digerakkan ke atas perlahan-lahan sehinggalah objek mula bergerak. Belum bergerak, dia mula nak bergerak. Start to move from rest. This occurred when the angle of inclination is 25 degree. Maksudnya objek tadi mula, ada perkataan start to move. Start to move ni, start to move. Penting perkataan start to move ini memberi maksud pada kita dia baru nak mula bergerak. Dia belum bergerak tapi dia baru nak mula bergerak. Masa bila dia baru nak mula bergerak? Bila kita punya angle 25 degree. Macam nak tahu macam mana cara benda ni, cuba awak makan atas meja, ni katalah contoh makan atas meja tu awak cuba angkat perlahan-lahan, tengok bergerak tak pinggan awak ke bawah. Ni contoh. Tak semestinya dia pada 10 degree boleh bergerak. Mungkin awak naikkan lagi, belum bergerak. Tapi bila awak naikkan 25 degree, meja awak yang boleh sengit tu, barulah pinggan awak boleh bergerak dan jatuh. Contoh ya. Okey, calculate the static. Kat sini pun beri kita satu lagi key point. Ada perkataan static. Static membawa maksud tidak bergerak. Untuk objek yang tidak bergerak atau objek yang akan bergerak dengan laju yang constant. Tapi ada perkataan static. Kita dah tahu kalau statik apa dia? Statik maksudnya V sama dengan kosong. Okay, bila V sama dengan kosong, memberi kita maksud first Newton's law. Saya buat short form saja. First Newton's law. Tadi kita dah belajar. First Newton's law ada dua keadaan. Keadaannya sama ada tidak bergerak atau bergerak tapi bergerak dengan constant velocity. Daripada soalan, saya kena analyse baru saya nampak, oh ini melibatkan first Newton's law. Sebab ada key point kat sana. Static ada, start to move ada. So kita dah boleh tahu ini melibatkan first Newton's law of motion. Apa kita nak buat? Kita nak cari apa? Nak cari calculate the static friction force. Nak cari F. Tapi bukan F yang FK, ini saya simbolkan sebagai Fs. Fs memberi maksud static frictional force. FK, K belong to kinetic. Itu kalau objek bergerak. Tapi ini objek belum bergerak. Dia baru nak mula bergerak. So soalan nak suruh kita cari berapakah Fs. Okey, ada soalan nak tanya berkenaan saya terangkan soalan baru, belum buat soalan lagi? Ada nak tanya apa-apa? Jelas? Jelas. So, macam yang saya punya video tu saya ada beritahu juga, kita boleh sketchkan dululah dekat kita punya soalan tu apakah force yang terlibat. Berapa banyak force yang terlibat? Boleh jawab saya? How many? How many forces acted on the object, on the cube? Boleh jawab saya? Berapa? 3. 3. Oh. Apa dia? Yang pertama? Orang lain pula? Wait. Sekejap, saya tukirkan. Saya tukirkan Cartesian coordinate. Kejap kat sini. Inilah dia Cartesian coordinate yang saya nak pindah, tapi saya nak sketch dulu. Tadi kawan awak kata weight, betul. Weight tu 90 darjah lurus tau macam ni. Dia 90 darjah dengan
dengan kita punya ground ya. Ini weight. So kalau awak nampak dia dekat first, second, dekat fourth quadrant, dia dekat bawah ni. Lagi apa? Pulling force. Ha? Pulling force. Pulling, siapa pull? Awak ada pull dia? Kinetic force. Tak, saya tanya. Pulling force adalah external force. Ada awak nampak siapa-siapa yang tolak dia ke? Tak ada. Ada? Tak ada. Tak ada, jangan mandai-mandai letak. Ada pulling force ke? Ada pulling force? Dia turun ke? Tiada. Dia turun sebab apa? Kinetic. Sebab, dengar dulu saya kata. Kita ada berapa force yang kita bayar tadi? 5. Saya rasa 4 tu settle. Awak tahu kenapa dia wujud. Tapi pulling and pushing force wujud bila kita tolak dia. Dalam keadaan ini ada siapa-siapa tolak dia? Tak ada siapa-siapa tolak dia pun. Kenapa dia jatuh? Sebab nampak ni ada keadaan dia kata the plane dinaikkan. Pada 25 darjah, rupanya pada 25 darjah ni lah dia turun sendiri. Disebabkan keadaan dia sengit tu. Plane dia yang ada terjongket ni. Ada siapa-siapa tolak tak? Tak. Tak ada. Kalau tak ada orang tolak atau tarik, jangan pandai-pandai letak. Ada orang tolak ke cikgu? Tak ada pun orang tolak. Saya tak nampak pun siapa-siapa tolak dia. So, sangatlah salah kalau awak letak pulling or pushing. Memang tak ada. So, apa lagi yang ada? Awak kata 3. Apa lagi? Frictional. Normal 90 darjah kat sini ni tegak sini. Lagi apa? Frictional. Mana arah frictional? Kiri. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Sebab dia melawan Arah gerakan. ha, Mana arah gerakan? turun ke bawah ke kanan. Ke kanan. Ke kanan ni adalah selari tau dengan plane. Jangan nak buat lurus pula. Kalau awak buat lurus macam ni, salah ya. Salah V macam ni ya. Salah sangat. Tak betul. Disebabkan dia bergerak menuruni plane, so dia parallel kepada plane. Okay. Saya tak nak awak confuse, saya padam ni. Okay. So saya dah sketch kat situ, baru saya bawa ke bawah ni. So saya lukiskan ke sini, saya lukis freehand ajalah malas pula saya nak pakai tu. Kat sini ke bawah tegak tau sini. Jangan tersilap pula. Sebab dia ada sudut. Sudut kat sini tau. Ni semua saya dah terangkan dalam video dalam YouTube saya. Sudut dia 25 darjah. Okay, ini W. Kemudian ada FS. Dan saya suka letak, ini optional lah, nak letak boleh, tak letak pun tak apa. Okay. Tapi ini sebenarnya saya tak payah letak pun tak apalah sebab dia baru nak mula bergerak, nanti awak confuse, tak perlu letak, tak perlu. Jika dia bergerak ke bawah tapi ini baru dia start to move from there. Okay, ini free body diagram. Ada sesiapa nak tanya tentang free body diagram saya ni? Ada nak tanya apa-apa tentang free body diagram saya? Ada. Saya berikan nanti recording ni. So jika tak faham, tolonglah record ya. Tolonglah tengok sebab cara melukis free body diagram akan digunakan dalam chapter 4 ni memang banyak lah. Chapter 5 lagi nak guna, chapter 6 lagi nak guna, chapter 7 pun nak guna. Banyak. Dia adalah foundation. Tak tahu melukis free body diagram, habislah. Tak tahu cara melukis yang betul, akan ada masalah. You are going to have a big problem. So saya lupa nak letakkan titik tengah ni, bulat warna hijau ni menggambarkan objek. Okay.
Okey, kemudian saya nak keluarkan lah seperti yang kita dah belajar tadi. Saya keluarkan sekejap apakah nilai yang ada diberi M sama dengan 3 kilogram. Okey, so saya ke bawahkan sikit. Kenapa? Sebab saya nak buat seperti yang sebelum ni saya pernah buat dengan awak. Jumlah daya pada F. Jumlah daya pada Y. Kita dah tahu dah, ini first Newton's law of motion di mana jumlah daya sama dengan kosong. Saya terus letak siap-siap jumlah daya sama dengan kosong. Kena bersabar sikit dengan saya, mungkin beberapa minit lagi sebelum kita bersurai. Okey, di manakah X dengan Y ni? X ni adalah X komponen. X komponen yang kita pernah belajar inilah X komponen kita, Cartesian koordinat kita ni, ini X, ini Y. Nampak macam sengit tapi tak apa. Awak sendiri nanti boleh luruskan. Tapi biarkan dia macam ni. Jangan luruskan pula, biarkan dia dalam bentuk sengit macam ni. Dan kalau awak dah lupa, saya kena ingatkan semula. Weight ni nanti saya kena cari dalam X dan Y komponen dia. Aduh, sorry. Sekejap. Di mana sekejap, saya lukiskan. Ni. Sorry, tak cantik. Sekejap. Dia tak bolehlah terlebih macam tu. Dia betul-betul selari ya. Okay. Kalau awak masih ingat lagi, ini resolving vector. Ini W for Y komponen. Ini W untuk X komponen. Fos-fos lain saya tak perlu nak resolve atau pecahkan kepada X dan Y. Sebab dia tak melibatkan sudut. Hanya weight saya saja yang melibatkan sudut. Okay? Dan be careful juga. Biasanya dulu kita tengok sudut dekat yang melekat pada paksi X. Ini melekat pada paksi Y. So sin dengan cos kena terbalikkan tau. By matematik macam itulah konsepnya. So, saya kena keluarkan daya-daya yang bertindak. Fx dan Fy ini. Lupa nak tulis X. Okay. So, X komponen saya adalah Wx adalah Fs. So, apa saya kena keluarkan? Kanan tolak kiri, kita biasa buat macam tu. So, kita ada W at X komponen minus Fs sama dengan kosong. Okay, ini yang pertama. Macam mana pula saya nak resolve weight saya? Awak ingat lagi dulu kita pakai sudut dekat yang melekat dengan paksi X, ini paksi Y. So saya guna sin lah untuk X komponen. W kan sama dengan mg, so M darab dengan G, iaitu W saya, darab dengan sin bagi sudut 25 darjah, tolak dengan mu S darab dengan N. Kejap lagi saya bagi tahu kenapakah mu S. Okay, sekejap. Sama dengan kosong. Sebelum awak tanya saya, cikgu kenapa Fs tu cikgu keluarkan mu S darab N? Dalam nota ada tulis. Formula bagi F adalah mu darab N. Yang ini Fs. So sama dengan mu S. Apakah mu ni? Mu ni kita panggil, macam mana sebutan ejaan mu? Mungkin kalau saya boleh sebut ejaan dia mu. M-I-U. Mu. Apakah mu ni? Coefficient of static friction. Apakah N? N ni normal force yang ini. Ni. Boleh cari? Boleh. Nanti kita cari. Ini formula.
Kalau tak hafal tak apa, saya rasa formula ni diberi dalam peperiksaan. Tapi ini kaitan. Formula kaitan antara friction force dan normal force. Okey? Inilah saya masukkan ke bawah. Okey, kemudian saya pergi pada Y component pula. Y component kita ada normal force, ada WY. So saya tuliskan dulu. Jumlah daya sama dengan kosong, bermaksud normal ke atas tolak dengan W pada Y component sama dengan kosong. Kenapa sama dengan kosong? Ini objek ni baru nak mula bergerak. Dia belum bergerak lagi. Ini acted, dia tertakluk kepada first Newton's law of motion. Mesti kena guna konsep ini. Saya kembangkan N sama dengan W tu weight adalah mass darab gravitational acceleration darab dengan cos 25 darjah sama dengan kosong. So sebenarnya apa kita kena buat? Selesaikan dua persamaan serentak ini untuk dapatkan apakah soalan minta. Soalan minta untuk kita cari Fs. Berapakah? Dia kata bukan koefisien, dia kata berapakah calculate the static frictional force. Nak cari Fs. So carilah N dulu. N sama dengan bawa ke kanan jadi positif. Masukkan M saya 3. Masukkan G saya 9.81. Darabkan dengan cos 25. Tolong saya kejap carikan ni berapa nak jawapan dia. Apa jawapannya? Cuba cari sekejap untuk saya. RM26.67. 26.67. Yang lain dapat yang sama? Sama. Unit apa? Unit bagi force apa? Sayang semua, apa unit bagi force? Newton. Newton. Jangan confuse cikgu, kenapa N sama dengan 26.7 N? Yang sebelah sini ni bukan unit, ini adalah nama force kita. Nama force kita adalah normal force. So normal force sama dengan 26.67 Newton. Sebelah sini adalah unit dia dalam Newton sebab dia force. So saya risau juga ada N sebelah, nanti awak confuse. Bukan Ini nama bagi force iaitu normal. Dah dapat normal force ni, marilah masukkan dalam ni. Sekejap saya masukkan. M kita 3, G 9.81, sin 25 sama dengan, saya buat sama dengan terus lah, buat masuk ke kanan. Mu S darab N, saya ke kanankan dia, langkau sama dengan tu. Mu S N, kalau saya tak cari N pun tak apa tu tak perlu pun cari S pun tak apa tadi. Saya ingatkan nak cari koefisien. Saya cuma beri cara nak cari N lah. Tapi tak cari pun tak apa sebab tadi saya bukan diminta cari koefisien punya. Saya diminta cari Fs. Fs adalah keseluruhan ini iaitu 3.981 darab sin 25. Berapa Fs saya? Saya pergi cari pula N. Tak cari pun tak apa tak ada masalah rupanya. 3 darab 9.81 darab sin 25. Berapakah nilainya? RM12.44. 12.44. Ini dia cara nak cari static friction. Saya lupa. Saya ingatkan nak cari koefisien pula. Sorry, minta maaf. Kalau diminta cari mu S,
Masukkanlah 12/44 ni dalam Fs, masukkan N ni dalam 26.67, dapatlah mu S. Tapi tak diminta pula cari mu S. Kalau cari mu S, adakah ada unit mu S? Tak ada. Tidak berunit. Sebab apa tak berunit? Sebab Fs tu dalam Newton, bahagi dengan normal dalam Newton, mati unit, hilang unit. So coefficient of static friction and kinetic friction tidak berunit, no unit. Tapi dalam soalan ini dia tak minta mu S, dia minta static frictional force Fs. So sebenarnya tak perlu pun saya nak cari N ni, tapi saya dah ajar awak macam nak cari N ya. Setakat ni faham tak soalan ni? Kat mana agaknya yang saya nak ulang, yang tak faham, ada tak? Ada tak yang tak faham kat sini? Susah ke nak resolve? Boleh. Boleh. Orang lain macam mana? Boleh tak? Boleh. Boleh. So insyaAllah. Amin. So nombor 3 ni adalah first Newton's law of motion. Nombor 4 pun sama. Kejap, sebelum kita bersurai, kejap saya tunjukkan. Tapi saya tak nak selesaikan lah, nanti awak selesaikan. Kita tengok nombor 4 ni. F2, F1, F3 ni semua kena resolve dulu pada L dan Y dia ya. Kemudian dia kata cari magnitude and direction of a force that balance. Apa maksud balance? Balance maksudnya yang mengimbangi, yang menjadikan jumlah daya kita sama dengan kosong. Apa maksud balance? Balance maksudnya equilibrium. Dah nampak perkataan equilibrium, kita dah ada dalam kepala kita, oh ini first Newton's law of motion. Di mana jumlah daya pada F untuk X sama dengan kosong, jumlah daya pada Y pun sama dengan kosong. Dia suruh cari apa ni? Dia kata, carilah satu nilai force yang mengimbangi force yang ada ni. Maksudnya macam ni saya tunjukkan kat bawah ni sebelum kita bersurai. Maksudnya, saya nak cari F yang tidak diketahui. Maksudnya, jumlah daya pada F sama dengan kosong tadi kita dah tahu dah. Okey, tak ada masalah. Maksudnya F1X tambah F2X tambah F3X tambah F4 yang tak diketahui, X ni lah yang sama dengan kosong. Dia kata cari magnitude dan direction untuk force. Apa force-nya? Force yang keempat ini yang menjadikan sistem kita ni equilibrium. Maksudnya lagi, kalau tak faham lagi, jumlah F pada Y pun sama dengan kosong. Maksudnya F1Y tambah F2Y tambah F3Y tambah F yang tidak diketahui pada Y ni, F4Y sama dengan kosong. Maksudnya apa? Nak kena cari apakah F4X. Nak kena cari apakah F4Y. Dah ada Y dengan X kan boleh cari F4. So F4 ni yang kita nak cari magnitude dan directionnya. Boleh faham ke? Boleh. Janganlah awak terus tambah, kena tengok tau ke arah kanan, kanan tolak kiri, ni ada kiri, ada ke atas ke bawah ni. Kita dah jumpa dah ni dalam chapter 1. Jangan tak tahu pula. Janganlah semua cikgu kata tambah, saya tambah je lah, tak adalah tolak. Sebenarnya tambah dengan negatif kalau dia ke kiri. Kalau dia menyebabkan Y, kena tolak kalau dia ke bawah. Maksudnya tambah negatif yang ke bawah tu. Itu saya dah ajar dah dalam chapter 1. Itu dia untuk first Newton's law of motion. Saya dah terlambat sikit, dah 12.10, tapi saya masih nak bagi awak rest sebab saya pun nak rest juga. Saya nak minum sikit, saya nak stretching So saya beri masa 10 ke 15 minit macam tu
untuk awak berehat. Saya stop presenting dan saya stop record for now. Nanti kita jumpa pada 12.25 pagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana nak tutup? Okey.